Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di video ini kami akan membentangkan tentang rancangan pemasaran perniagaan kami, iaitu rancangan pemasaran perniagaan betik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Aidil Aiman bin Enes, Muhammad Syahrul Afzan bin Bahari dan Muhammad Amirul Aiman bin Azimah. Seterusnya, mari kita lihat isi kandungan yang terdapat dalam keterangan pemasaran kami, iaitu yang pertama, rekasa eksekutif, pasaran sasaran, trend dan saiz pasaran, pertumbuhan pasaran, analisis SWOT, persaingan, share pasaran, ramalan jualan, strategi pemasaran, e-pemasaran, belanjawan pemasaran, penyelidikan pemasaran dan akhir sekali tindakan kawalan. Seterusnya, mari kita lihat ringkasan eksekutif perniagaan kami. Nama syarikat yang diberi adalah Perniagaan Betik AAA. Syarikat ini merupakan syarikat perkongsian yang dimiliki oleh 3 orang rakan kongsi. Perniagaan ini berkonsepkan buah-buahan tempatan iaitu betik yang menjual betik berkualiti iaitu daripada kasukan 2 jenis betik yang berbeza. Sasaran pasaran perniagaan kami adalah pada setiap lapisan masyarakat. Komponen utama perniagaan adalah jualan barang dan produk dan sumber kewangan perniagaan kami sebelum ini adalah dari simpanan ahli kongsi. Baiklah, kita teruskan kepada pasaran sasaran. Pasaran sasaran ini terdiri kepada dua, iaitu dari segi demografi dan dari segi psikografi. Yang pertama iaitu demografik terdiri daripada umur, jantina dan pekerjaan. Manakala psikografi pula iaitu keinginan. Baiklah, kita akan lihat demografik dari segi umur, iaitu sasaran pasaran kami ialah 18 hingga ke umur 18 hingga ke 70 tahun dan berjantina lelaki maupun perempuan, pekerjaan terutamanya petani dan digalakkan untuk pekerjaan yang lain-lain. Psikografik pula iaitu keinginan. Sasaran ini menyasarkan keinginan pembeli yang menginginkan betik yang berkualiti. Baik, seterusnya kita akan lihat trend dan saiz pasaran. Trend pasaran bagi jualan kami ialah saingan dalam pemasaran buah-buahan semakin meningkat dan memerlukan kreativiti daripada penjual untuk menarik minat pembeli ataupun pelanggan. Pemasaran buah-buahan sentiasa memerlukan buah-buahan yang segar untuk menarik perhatian pembeli. Dalam saiz pasaran pula, pasaran sasaran sekitar daerah Batu Pahat, kumpulan sasaran pembeli utama kami ialah golongan peniaga kecil dan juga keluarga. Daripada hasil kajian, golongan peniaga kecil, mereka telah membeli ataupun mereka telah berurusan dengan kami sehingga kami dapat pendapatan sebanyak RM4,000 bagi masa seminggu ataupun RM20,000 bagi masa sebulan. Untuk golongan keluarga pula, pembelian sebanyak RM1,500 untuk seminggu ataupun RM6,000 untuk sebulan. Jadi berdasarkan saiz pasaran, jika 12 bulan dalam masa 1 tahun, nilai untuk golongan peniaga kecil ditambah juga dengan nilai keluarga akan jadi sebanyak RM312,000. Jadi saiz pasaran kami selama setahun ialah RM312,000. Baiklah, kita lihat pertumbuhan pasaran perniagaan kami. Yang pertama sekali kita membuat penembusan pasaran iaitu dengan menyesuaikan harga daripada peniaga-peniaga dan saingan-saingan yang lain, iaitu dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli membeli produk dengan membandingkan harga di pasaran. Jika harga kita membandingkan harga pasaran kita dengan peniaga yang lain, ini akan menarik ramai pembeli ataupun pelanggan yang baru dan dia akan membeli produk kita dibandingkan dengan peniaga yang lain. Yang kedua, pembangunan pemasaran iaitu media sosial. Memanfaatkan platform media sosial yang sesuai dengan target pasaran dan membuat strategi konten yang menarik, interaktif untuk mencari pelanggan baru. Di era baru ini kita menggunakan media sosial dan kita memanfaatkan media sosial
untuk menarik pelanggan yang baru dan kita membeli kepercayaan mereka. Seterusnya. Baiklah, kita teruskan dengan analisis SWOT. S iaitu kekuatan, strength. Perniagaan betik AAA+ ini mempunyai pemilik yang berpengetahuan dalam perniagaan kerana mempunyai kelulusan dalam bidang perniagaan. Kedua, perniagaan betik AAA+ ini mempunyai pekerja yang berpengalaman dan juga berkualiti. Manakala W iaitu weakness, kelemahan, perniagaan betik AAA+ ini lemah terhadap kesan cuaca seperti ribut yang kuat akan menjejaskan penghasilan betik. Yang kedua, sumber keuangan perniagaan betik AAA ini terhad kerana perniagaan ini hasil perkongsian 3 orang biasa sahaja. Seterusnya, peluang iaitu O, opportunity. Yang pertama, dasar baru kerajaan ini membuka peluang kepada perniagaan betik AAA+ kerana dasar kerajaan mengutamakan pengeluaran buah-buahan tempatan. Permintaan buah tempatan semakin meningkat saban hari di negara Malaysia, telah meningkatkan lagi peluang perniagaan betik AAA. Dan akhir sekali iaitu ancaman. Strategi pesaing yang lebih baik akan mengancam perniagaan betik AAA+ ini. Pengaruh global akan mengancam perniagaan betik AAA ini. Sebagai contoh, orang luar mempengaruhi rakyat tempatan menggunakan buah-buahan import dalam rutin pemakanan harian. Seterusnya kita akan lihat persaingan, kekuatan dan kelemahan pesaing dalam pemasaran buah-buahan kami ini. Syarikat yang pertama iaitu perniagaan asing. Kekuatan bagi perniagaan asing ni ialah lokasi yang agak strategik dan juga menggunakan mesin yang canggih. Walau bagaimanapun, kelemahan yang dapat kami lihat ialah harga bagi buah betik itu terlalu mahal dan juga pekerja mereka tidak berpengalaman. Untuk syarikat yang kedua iaitu perniagaan Fati, kekuatan daripada syarikat ini ialah bilangan tenaga kerja yang ramai dan juga pekerja mereka berpengalaman. Akan tetapi, kelemahan mereka ialah buah betik yang dijual itu tidak segar dan juga lokasi perniagaan mereka tidak strategik. Ini merupakan carta share pasaran persaingan kami dan juga perniagaan kami, iaitu perniagaan asing. Share pasarannya merupakan adalah 50%. Manakala perniagaan Fati 30% dan perniagaan AAA 20%. Seterusnya. Jadi share pasaran perniagaan asing 50% kerana bilangan penggunanya lebih ramai berbanding share pasaran yang lain, iaitu 500. Perniagaan Fati bilangan penggunanya 300 dan share pasarannya 30%. Dan perniagaan betik AAA bilangan pengguna 200 dan share pasarannya 20%. Anggaran peratus share pasaran ini kita telah membuat kajian dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan. Seterusnya. Ramalan jualan. Baiklah, ramalan jualan kita terbahagi kepada dua, iaitu sasaran jualan dan juga sasaran untung. Baiklah, kita lihat dahulu kepada sasaran jualan. Di sini saya telah senaraikan 12 bulan, iaitu dalam 1 tahun. Pada bulan Januari, sasaran jumlah jualan kami menganggarkan sebanyak RM26,000. Maka kami membuat jangkaan ini peningkatan jualan sebanyak 10% setiap bulan. Seterusnya, kita beralih kepada sasaran untung. Begitu juga, sasaran untung kami telah menyenaraikan sebanyak 12 bulan. Jadi, sasaran untung kami ini pada bulan Januari iaitu RM12,750 dan akan meningkat 10% setiap bulan. Maka, pada bulan Disember, jangkaan untung bagi sasaran untung kami ini berjumlah RM35,883. Seterusnya kita akan lihat kepada strategi pemasaran yang terbahagi kepada 4, iaitu harga, promosi, lokasi ataupun agihan dan juga produk kami. Baik, untuk produk, perniagaan kami ini mementingkan kualiti buah betik yang akan dipasarkan
bagi memastikan pelanggan sentiasa membeli buah betik di syarikat AAA+. Buah betik lebih segar dan mempunyai warna yang lebih menarik, iaitu kelebihan buah betik kami. Dan juga kami menggunakan baja yang berkualiti tinggi untuk memastikan tumbesaran pokok betik kami sentiasa terjaga. Seterusnya, harga yang kami tawarkan. Perniagaan AAA+ menawarkan harga mampu milik seiring menawarkan buah yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Perniagaan AAA+ juga sangat mementingkan kepuasan pelanggan bagi menawarkan betik yang terbaik. Yang ketiga ialah lokasi, di mana kami menjalankan perniagaan ini di sekitar daerah Batu Pahat. Bagi promosi, perniagaan AAA+ akan memberi sampel kepada pelanggan untuk merasa buah betik secara percuma terlebih dahulu. Dan pekerja akan berinteraksi dengan pelanggan secara bersemuka supaya pelanggan yakin dengan buah yang dijual. Seterusnya, marilah kita lihat e-pemasaran perniagaan kami. Yang pertama sekali, kami menggunakan e-flyer. Mengapa e-flyer? Kerana ia dapat diedarkan dengan cepat melalui email, media sosial dan saluran komunikasi yang lain. Yang kedua, yang saya pasti ramai penggunanya, iaitu media sosial, iaitu dengan mempromosikan produk di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp dan Telegram. Dengan media sosial ini sudah pasti akan menarik lebih ramai pelanggan, iaitu golongan tak kisah golongan remaja ataupun golongan dewasa. Yang ketiga adalah laman web. Dengan menyediakan laman web ini, ia memudahkan urusan jual beli perniagaan dan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Dan yang keempat, pesanan produk secara atas talian. Pelanggan boleh membeli secara atas talian dan boleh juga membayar secara atas talian, iaitu online banking. Seterusnya. Seterusnya, belanjawan pemasaran. Baiklah, di sini saya telah menyediakan dalam jadual ini perkara-perkara yang perlu kami ada untuk menghasilkan satu perniagaan. Seperti yang kita dapat lihat, yang pertama sekali iaitu plastik. Kami akan menyediakan 5,000 plastik. Satu plastik itu berharga RM10 sen. Maka jumlah harga yang telah kami gunakan untuk membeli plastik sebanyak RM500. Bagi internet pula, iaitu wifi, kami menggunakan rangkaian yang laju iaitu 1000 Mbps dengan berharga RM129. Promosi pula, kami membuat RM100 promosi kepada 40 orang terawal. Maka jumlah kewangan yang telah kami guna iaitu RM4,000. Dan seterusnya, peralatan dan juga kelengkapan seperti mesin, laptop dan juga perkakas-perkakas yang lain sebanyak RM10,000. Seterusnya, upah pekerja. Kami menggunakan tenaga kerja sebanyak 15 orang termasuk kami bertiga dan 12 orang pekerja. 12 orang pekerja ini kami memberi upah sebanyak RM50 selama 30 hari. Jadi berjumlah RM18,000. Dan seterusnya, baju yang kami gunakan untuk menghasilkan menanam betik ini ialah amonium nitrat. Amonium nitrat ini kami membeli 60 kg dengan berharga setiap 10 kg berharga RM10. Maka 60 kg terjadilah RM600. Dan akhir sekali iaitu bil utility. Bil utility ini mengandungi air dan juga bil elektrik. Bil air ini bil utility untuk air ini sebanyak RM1,000 dan elektrik pula sebanyak RM500. Maka jumlah bil utility kami ialah RM1,500. Dan kita akan lihat pula kepada penyelidikan pemasaran. Yang pertama ialah mengenal pasti pasaran sasaran. Yang kedua, meningkatkan daya saing pasaran. Yang ketiga, mengenal pasti citarasa pelanggan. Yang keempat, membuat strategi untuk mengatasi persaingan.
Dan yang kelima, membantu syarikat membuat keputusan. Dan yang akhir sekali adalah tindakan kawalan. Kepentingan tindakan kawalan ini adalah untuk memastikan operasi dalam perniagaan itu berjalan dengan cekap dan terkawal. Jadi langkah tindakan kawalan dalam perniagaan adalah untuk memastikan operasi perniagaan berjalan dengan cekap, terkawal dan mencapai objektif perniagaan yang ditetapkan. Jadi seterusnya, mari kita lihat tindakan kawalan yang pertama. Tindakan kawalan yang pertama adalah pembahagian tugas dan kuasa. Memberikan tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada setiap ahli. Yang kedua, memastikan semua ahli memahami peranan mereka dan mempunyai kuasa yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka dengan berkesan. Jadi di sini kita telah menetapkan tugas-tugas dan peranan supaya tidak ada sikap malas ataupun mencuri tulang. Jadi hal ini akan mendapatkan objektif perniagaan itu lebih cepat mendapatkannya, kejayaan perniagaan. Yang kedua, kawalan inventory, iaitu melakukan kawalan inventory yang cekap dengan melaksanakan sistem pengurusan inventory yang baik. Pantau inventory dengan kerap, kemaskini data inventory dan pastikan inventory yang mencukupi sentiasa tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil mengelakkan stok berlebihan. Jadi tindakan kawalan yang ketiga adalah kawalan kewangan. Melakukan pengurusan kewangan yang berhemah dan teliti, membuat belanjawan yang realistik, pantau aliran tunai dan melakukan analisis kewangan secara tetap. Dan yang ketiga, memastikan pembayaran dan penerimaan dibuat tepat pada masanya dan memantau pemiutang dan penghutang. Jadi kawalan kewangan ini penting bagi menstabilkan aktiviti perniagaan. Hal ini penting kerana dapat menyebabkan perniagaan itu menjadi lebih maju dan meningkatkan keuntungan dari semasa ke semasa. Dan yang terakhir sekali, kawalan kualiti. Mewujudkan piawaian kualiti yang jelas untuk produk dan memastikan proses pengeluaran atau penyediaan perkhidmatan mematuhi piawaian. Melakukan ujian dan pemeriksaan kualiti secara berkala untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi jangkaan pelanggan. Jadi kawalan kualiti ini penting untuk memastikan pelanggan yang membeli produk kita mempercayai dan pelanggan tersebut akan datang membeli lagi dan tidak akan pergi ke perniagaan lain lah. Dia akan mempercayai perniagaan kita. Okay, jadi seterusnya tamatlah pembintangan kami untuk rancangan perniagaan, iaitu perniagaan betik. Sekian, terima kasih.